Baik, antara sariyah yang berlaku awal dalam sejarah ialah berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun pertama hijrah. Tahun pertama maksudnya Rasulullah baru hijrah. Masuk saja awal Ramadan, Rasulullah telah hantar satu sariyah. Bila kita sebut sariyah tadi, Rasulullah ada tak dalam tu? Rasulullah tak ada. Rasulullah cuma pilih mana-mana sahabat, dan sahabat itulah akan jadi ketua bagi sahabat lain yang dipimpin. Ekspedisi dan operasi sariyah pertama dipimpin oleh bapa saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib yang akan memimpin pasukan operasi ini. Kekuatan mereka hak awal ni cuma 30 orang. Hamzah jadi ketua dan di belakang dia ada 30 orang sahabat. Semua sahabat ni adalah daripada kaum Muhajirin. Orang Ansar Rasulullah tak bagi pi. Semua Muhajirin. Jadi bila nak bertolak, mereka ni bawa satu panji. Panji sariyah ni yang dibawa oleh sahabat ni warna dia bendera putih. Sariyah tapi bendera dia bendera yang berwarna putih. Tugas pertama pegang panji dalam sariyah yang pertama ialah sahabat yang bernama Abu Marsa. Abu Marsa ni nama betul dia Qunnas bin Husain Al-Ghanawi dalam sejarah, tapi dia dipanggil dengan Abu Marsa. Antara dua anak dia yang terkenal bagi orang yang biasa dengan sirah sahabat-sahabat Nabi ni, kalau tak belajar pun tak kenal juga. Maksudnya orang yang belajar tu dia akan kenal, dia akan cepat tangkap dan detect. Pertama ialah Marsa sendiri. Marsa, sebab itulah anak dia nama Marsa, dia dipanggil Abu Marsa, bapa kepada Marsa. Sebab tu saya sebut nama betul dia tadi, Qunnas bin Husain Al-Ghanawi. Jadi bila anak dia ada nama Marsa, dia pun Abu Marsa. Satu Marsa bin Abu Marsa, sahabat besar. Yang kedua Anas bin Abu Marsa. Anas ni dalam sejarah sepintas lalu bila sebut Abu Marsa, dulu pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah ni ada 3 perang besar. 3 perang besar. 8 Hijrah ni Nabi nak penghujung dah, Nabi nak wafat dah. Nabi duduk Madinah berapa tahun? 10 saja. Bila kata tahun 8 Hijrah tu tinggal berapa lagi? Tinggal 2 lagi. Paling besar pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Habis pembukaan kota Mekah ada 2 lagi perang. Perang yang kedua ialah perang Hunain. Perang Hunain. Perang yang ketiga lepas perang Hunain ialah perang Taif. Perang Hunain inilah dalam sejarah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab berperang sebelum ni tentera Islam tak pernah kalah. Mana ada tentera Islam sejak awal bertapak di Madinah sampailah buka kota Mekah, lagi hebat dia punya gah kemenangan, boleh buka kota Mekah tanpa berlaku peperangan. Jadi bila nak bergerak menuju ke perang Hunain tu, masing-masing bangga dengan jumlah yang ramai, musuh pula sikit. Kita hak sebelum ni seolah-olah kita sebelum ni tengok perang Badar 300 lebih, depa 1000 kalah. Kita dalam perang Uhud pi 1000, depa 3000 kalah. Kita dalam perang Ahzab berapa ribu? 10,000, depa 30,000 kalah. Ni kita hari ni lagi banyak, depa sikit. Lekeh kalau bahasa orang kampung mudah. Tapi dalam keadaan itulah tengok apa yang berlaku. Pasukan Islam berjaya dikucar-kacirkan oleh musuh. Ini kata jangan sombong walaupun jumlah kita tu banyak. Tapi yang saya nak sebut tentang Anas ni, sebelum peperangan betul-betul berlaku, pada malam tu didirikan kemah-kemah, dan ada satu kemah khas milik Rasulullah. Jadi Rasulullah keluar daripada kemah, Rasulullah tanya, siapakah yang ada di kalangan kamu ni, dia nak berkawal malam ni di atas puncak bukit sana. Nak berjagalah, nak berkawal. Lalu Anas bin Abu Marsad, anak kepada Abu Marsad ni, padahal sahabat bawa panji tadi, Abu Marsad teringat kat anak dia ni, nak cerita sikit.
Dia kata, aku sanggup wahai Rasulullah. Tak apalah. Jadi kamu naik kuda, kemudian kamu naik ke puncak bukit, sepanjang malam ni kamu berkawal atas tu. Kok ada musuh. Jadi pilah dia naik kuda dia sampai ke puncak bukit, dia round atas tu. Sepanjang malam tu dia round, tak ada. Maksudnya kata musuh ada, kita kata kesan-kesan musuh tu nak mari serang, tak ada. Jadi dia ambil keputusan pada duk berkawal tak jadi apa-apa ni, dia melakukan solat sunat. Sambil berjaga tu dia buat solat sunat, dia berasa nak berhenti, dia berkawal pula, tak ada. Sampailah pagi esok pun, lepas waktu subuh pun dia duk berkawal juga, tak ada. Sebenarnya dia duk atas lagi lepas waktu subuh pun, tetapi selepas subuh di kawasan Rasulullah ni, habis sembahyang subuh, Rasulullah tanya, Anas balik ke tak lagi? Dia tak tahu ni, Rasulullah tanya, dia duduk sana lagi. Jadi Rasulullah tanya, Anas, malam aku suruh dia naik berkawal atas, dia balik dah kau pagi ni? Oh, kami belum pernah lagi melihat kelibat Anas panjang pagi ni, mungkin tak balik lagi. Jadi tunggu, tiba-tiba keluar dah dia daripada celah-celah pohon tamar dengan kuda dia. Jadi Rasulullah tanya, apa yang kamu buat sepanjang malam tadi? Kamu tidur ke tak tidur? Dia kata, saya langsung tak tidur wahai Rasulullah, saya berkawal. Di samping berkawal, saya ni buat solat sunat. Rasulullah senyum dan Rasulullah kata apa? Sesungguhnya apa yang kamu buat pada malam tadi merujuk kepada hak dia berjaga tu, hak dia berkawal tu, takut mari serangan ataupun ambush daripada musuh, sudah ada jaminan syurga untukmu walaupun kamu tidak melakukan solat-solat sunat tu. Nah, habaq di sininya hak dia buat berjaga tu bagus, dia solat sunat pun bagus, tapi Nabi nak habaq hak dia tolong berkawal, hak dia tolong jaga, hak dia tolong intik tu pun, amalan hak dia buat tu pun sudah mewajibkan syurga bagi dia walaupun dia tak melakukan amalan-amalan sunat tu pun. Nak habaq besarnya kerja yang Rasulullah amanahkan pada Anas. Kalau orang yang tugas macam tu, kalau musuh serang, siapa mati dulu? Dia mati dulu ke orang hak bawah ni mati dulu? Kena lalu dia dulu. Maksudnya tugas dia tu besar. Tugas dia berkawal tu besar di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Tu nak kait dengan Anas. Tapi nak cerita betulnya bapak dia tu Abu Marsa pegang panji. Jadi ketua siapa tadi? Hamzah, pegang panji Abu Marsa, jumlah 30. Tujuan apa Rasulullah hantar Sariyah ini? Tujuan Rasulullah hantar Sariyah ni bila desas-desus menerima berita atau perkhabaran bahawa kafilah perdagangan kafir musyrikin Mekah baru balik daripada Syam. Kafir musyrikin Mekah, kafilah perdagangan, bukan sebenarnya pi ni nak berperang, tapi pi tu nak ambush, nak sekat kafilah ni. Dengan cerita mereka baru balik pada Syam, lalu kawasan sekian-sekian, hantar operasi ni. Jadi kafilah perdagangan ni dipimpin oleh Abu Jahal, Amru bin Hisham dari kabilah Bani Makhzum. Kekuatan mereka berapa? 3 kali ganda. Mereka ada 300 orang. Rasulullah hantar berapa tadi? 30 ya. Kalau kata jadi perang, 1 kena lawan 3 purata. Jadi bila sampai tempat yang dimaksudkan, sebab itulah dalam sejarah Sariyah ni dipanggil Sariyah Saiful Bahr. Saiful Bahr ni merujuk tempat tu. Tempat tu betul ialah Aish. Ada riwayat sebut Ahmish. Tapi sebab dia tu berada kedudukan apa? Di tepi laut. Jalan tepi laut. Jadi disebut Saiful Bahr. Bila dua-dua ni bersemuka, hak ni 300, hak ni 30. Maka masing-masing mula-mula tu berbalas panah memanah. Kawan tu panah kawan ni panah kawan ni. Lepas tu untuk terjadi peperangan fizik lebih lanjut, tak semena-mena tiba-tiba muncul seorang ketua kabilah. Mai kok mana tak tahu kawan ni. Ketua kabilah ni nama dia Majdi. Majdi bin Amru al-Juhani, ketua kabilah Bani Damrah.
Ada juga orang sebut dia Majdi bin Amru al-Domri sebab lakop pada kabilah dia Domrah tu, tapi yang terkenal dalam sejarah Majdi bin Amru al-Juhani. Dia mari pelerai dua-dua ni. Hang berhenti, hang pun berhenti. Jadi atas dasar Majdi ni pelerai, maka berhenti dua-dua pasukan. Lepas pada tu kafilah perdagangan yang dipimpin Abu Jahal 300 orang teruskan perjalanan balik Mekah, yang dipimpin 30 orang oleh Hamzah balik semula ke Madinah. Jadi tak jadi apa-apa. Ini syariah yang pertama. Tentang Majdi ni, nama Majdi ni akan naik balik dalam perang pertama. Ini kita sebut syariah. Nanti betul-betul dalam sejarah perang, cuba tuan-tuan cek perang pertama dalam Islam, perang apa? Perang Waddan, atau disebut perang Abwa. Akan ada peranan besar yang dimainkan oleh Majdi ni. Sebenarnya Rasulullah nak ambush. Sebab apa yang ni dinamakan perang? Sebab Rasulullah terlibat. Rasulullah nak ambush macam tadi, tapi bila sampai tempat tu, kita kata apa? Terlebih jam. Depa lalu lama dah. Kalau hak tadi tu elok-elok kita sampai, dia sampai. Hak ni Rasulullah sampai, Allah lepas lama dah depa. Betul dah tempat tu, tapi depa dah terlepas dah. Selepas terlepas itulah Rasulullah mengikat perjanjian dengan kabilah Bani Domrah tadi yang dipimpin oleh Majdi, hak kata perlai tadilah. Itu berlaku dalam perang Waddan. Perang Waddan ni tak perang pun, cuma bila Rasulullah ada tu, kalau mereka bersemuka memang kan perang, tapi sebab terlepas. Tapi sejarah ni dia catat tu sebagai perang sebab Rasulullah terlibat. Okey.